Bismillahirrahmanirrahim. Tahun duka cita. Duka cita, sedih kepada Nabi SAW. Abu Talib yang sedang dalam keadaan sakit itu kian nazak. Rasulullah SAW yang sangat sayangkan bapa saudaranya dan berjasa itu mahukan supaya ia mati di dalam iman. Tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, di antaranya para mutahaddithin, ulama hadis dan fuqaha, Abu Talib mati di dalam syirik, yakni seperti yang diriwayatkan peristiwa kematiannya oleh ulama-ulama hadis. Al-Bukhari menceritakan bahawa Nabi berkata kepada bapa saudaranya, "Hai bapa saudara kesayanganku, katakanlah la ilaha illallah, kalimah yang membolehkan aku berhujah untukmu di sisi Allah." Tiba-tiba Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di situ berkata pula pada Abu Talib, "Hai Abu Talib, adakah engkau mahu meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Mereka terus menerus menekan Abu Talib dengan kata-kata ini, sehingga Abu Talib berkata pada mereka bahawa ia terus berpegang dengan agama pegangan Abdul Muttalib. Ia tidak mengucap la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Aku akan beristighfar untukmu sehinggalah aku ditegah daripadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiy wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun, istighfar bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu dari kalangan keluarganya, sesudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah isi neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Firman Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk. Tersebut dalam kitab hadis yang sahih bahawa Al-Abbas, bapa saudara Nabi, telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Apakah kamu tidak boleh berbuat apa-apa untuk bapa saudaramu? Ia mempertahankanmu dan marah keranamu. Sabda Rasulullah SAW, "Huwa fi dahdahim minan nar, walau la ana lakana fi darkil asfali minan nar." Ia berada di tempat yang cetek di dalam neraka. Kalau tidak kerana ku, nescaya ia berada di lapis yang paling bawah di dalam neraka. Ini mengikut pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah, mengatakan Abu Talib mati kafir dan masuk neraka. Kan Abu Talib mempertahankan agama nenek moyang, tak mengucap dua kalimah syahadah. Ini pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah, mengatakan begitu. Abu Talib tak mengucap la ilaha illallah bila Nabi suruh mengucap. Abu Jahal kata kena pegang agama nenek moyang. Dia kata agama nenek moyang, dia sebut begitu, tak mengucap. Maka pendapat kalangan muhaddisin, ulama-ulama hadis, dan fuqaha, kalangan ulama ahli sunnah, mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ini satu kaul. Menurut pendapat mazhab Syiah dan beberapa orang di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib telah menganut Islam berdasarkan beberapa riwayat yang membuktikannya. Namun di sana ada ulama mengikut pendapat ulama Syiah dan sebahagian ulama ahli sunnah. Ahli sunnah ada ulama mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Abu Talib tak mati kafir. Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Ini pendapat Syiah dan pendapat sebahagian ulama ahli sunnah. Di antaranya buktinya
bahawa Al-Abbas radhiyallahu anhu telah mendengar Abu Talib pernah berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ini ucapan Abdul Muttalib. Dia berlapak dengan saya, dengan sajak. Dia tak kata asyhadu an la ilaha illallah. Ini ucapan dia. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling baik di kalangan agama-agama yang dianut oleh makhluk ini. Ini ucapan Abu Talib. Ucapan dia. Dia pernah sebut ucapan ni. Tak sebut Muhammad Rasulullah, tapi dia sebut ini. Agama yang anak saudaraku bawa, agama yang paling baik di kalangan makhluk. Abu Talib kata begitu. Dan mereka mempertahankan bahawa Abu Talib telah menerima Islam. Abu Talib menerima Islam. Ini pendapat mengatakan Abu Talib mati Islam, menerima Islam, dengan mengemukakan beberapa alasan yang lain. Yang pertama, ia mengambil sikap mempertahankan Islam. Dia mempertahankan Islam. Abu Talib mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah SAW, dan mempertahankan orang-orang yang menganut Islam. Di samping keluarnya ucapan dari mulutnya yang menunjukkan betapa kasihnya kepada Nabi dan para sahabatnya. Ucapan dia menunjukkan dikasih pada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Mempertahankan Islam. Ini hujah yang pertama. Yang kedua, beliau menyanjung tinggi segala tuntutan Nabi kepadanya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa beliau memuja berhala. Tak ada riwayat mengatakan Abu Talib pernah menyembah berhala. Tak ada. Dia tak menyembah berhala, dan dia memuja Islam yang Nabi bawa. Cuma tak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Diriwayatkan dari Al-Abbas bahawa Abu Talib pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Para ulama hadis menolak riwayat ini kerana Al-Abbas pada masa itu belum lagi memeluk Islam. Mereka yang menerima riwayat Al-Abbas bertanya, adakah berani kita mengatakan Al-Abbas radhiyallahu anhu bapa Rasulullah SAW yang diketahui itu seorang pembohong? Berani kata Abbas ni bohong? Ulama-ulama hadis pula mengatakan, Abbas ni pak saudara Nabi yang mengatakan bahawa Abu Talib pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Abbas ni dia isytiharkan Islam selepas masa pembukaan Mekah. Masa dia isytihar. Artinya masa Abu Talib masa hidup dia tidak isytihar sebagai orang Islam, dan dia melindungi Nabi berkali dengan Abu Talib. Ini Abbas. Jadi ulama hadis mengatakan masa Abu Talib mati itu dia tak masuk Islam lagi. Maka riwayat dia tak boleh terima, kan dia tak masuk Islam lagi. Jadi ulama mengatakan Abu Talib masuk Islam, adakah berani ketika puas saudara Nabi cakap bohong setelah dia masuk Islam? Dia nak cerita balik apa yang berlaku sebelum dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam. Adakah dia nak bohong setelah dia masuk Islam? Hujahnya sangat kuat. Hujah jumhur ahli sunnah wal jamaah lemah. Syekh Muhammad Abu Zahra rahimahullah, seorang alim muslim, menegaskan bahawa aku berpendapat Abu Talib bukannya seorang musyrik. Kata Syekh Abu Zahra, justru orang musyrik itu menyembah berhala. Sedangkan amalan Abu Talib, kata dan pendiriannya menunjukkan bahawa beliau berpendapat menyembah berhala itu sesuatu kebatilan. Abu Talib kata selalu semua berhala ni. Oleh itu aku lebih cenderung beristighfar untuknya. Kata Syekh Muhammad Abu Zahra, aku lebih cenderung untuk istighfar. Allah Ta'ala ampunkan dosa Abu Talib, kerana Abu Talib menganut agama tauhid, tak menganut agama syirik. Menurut Ibn Qayyim rahimahullah, selepas 3 hari wafatnya Abdul Muttalib, wafat pula isterinya yang dikasihi. Wallahu a'lam.